kaitan dengan sesuatu yang mungkin anda pun tidak perasan yang ada pada haiwan peliharaan kesayangan anda, iaitu kucing. Dan kita akan ketahui apakah sebenarnya tanda-tanda bahawa kucing anda sebenarnya mempunyai isu penyakit batu karang. Kita bersama dengan Dr. Siti Nazirah Zulkifli, pengasas klinik haiwan City Vet. Terima kasih doktor kerana bersama kami. Ya, terima kasih Terence. Selalunya batu karang ni kita dengar dekat manusia ya. Tapi dekat kucing mana? Okey, betul. Kebanyakan pemilik haiwan, kucing dia masih tak sedar sebenarnya kucing pun ada penyakit batu karang. Dan selalunya bila dia ada penyakit batu karang tu, dia akan dapat tahu setelah kucing dia ada simptom-simptom yang drastik lah. Jadi macam penyakit batu karang sama juga seperti manusia, tapi simptomnya berlainan. Sebab kucing kita, haiwan dia tak boleh bercakap. Jadi kita kena bergantung pada persepsi owner, macam mana simptom tu berlaku semua. Jadi penyakit batu karang pada kucing ni dia sama je macam manusia, dia ada batu kat ginjal ataupun dia tersumbat kat saluran pipe kucing tu lah. Jadi ada kalanya kalau tiba-tiba dah tersumbat teruk baru owner sedar. Itu pun tiap kali kalau datang mereka cakap, oh kucing pun boleh kena batu karang rupanya. Kalau bercakap tentang sistem perpaipan ni, saya pun terasa juga sebab penyakit batu karang di kalangan lelaki dia lebih teruk lah dibandingkan, dan mungkin keadaan yang sama juga berlaku pada kucing. Sudah pasti ada tanda-tanda yang boleh dikenal pasti oleh seorang pemilik haiwan. Terutama sekali sekiranya sudah lama berada dengan haiwan peliharaan itu. Apakah tanda-tanda awal yang boleh dikenal pasti? Okey, seperti tadi cakapkan, lebih cenderung kepada lelaki. Dia begitu juga dengan kucing. Kucing jantan lebih berisiko tinggi untuk dapat batu karang sebab saluran pipe dia kecil. Okey, jadi simptom-simptom dia ada sebenarnya yang kita boleh kemukakan hampir 7 simptom yang pemilik haiwan boleh tahu. Antaranya simptom pertama adalah kucing kerap masuk litter box. Litter box kerap, mungkin dalam sehari tu 5-6 kali masuk ataupun lebih. Dan bila diorang di litter box dia ataupun tempat yang dia buang, contoh macam ada setengah orang dia akan suka kucing kencing kat tandas kan. Jadi dia akan kerap pergi ke sana, tapi akan dengar dia macam meraung. Lama sangat dekat tempat pembuangan litter box tu, tapi sangat tak ada apa-apa yang keluar. Tu simptom yang pertama lah, yang kebanyakan owner hampir 50% akan dapat perhatikan simptom ni. Okey, itu dah tanda kucing dia memang kritikal lah, nak kena bawa secepat mungkin. Dan lagi satu is kucing kalau dia dah start perut dia keras, bila kita pegang kat bahagian perut dia jadi macam meraung, sakit. Itu yang kes serius lah, dah bengkak. Ni pun salah satu simptom yang ketara, di mana owner selalu bawa dengan komplain yang kucing dia perut keras. Itu satu. And then nombor 3, dia akan selalu, kalau kes yang tak serius sangat, apa yang kita boleh nampak is dia akan gigit bahagian perut dia, and then dia akan sentiasa jilat kemaluan dia. Terus tu yang sangat penting, sebab kadang-kadang kena owner pemilik kucing tak pastikan, mungkin ingat dia grooming, dia bersihkan diri, tapi kalau nampak dia tu lebih fokus jilat bahagian kemaluan dia ataupun dia gigit bahagian bawah perut, itu kita patut risaulah, sebab kucing kalau fokus kat situ je kadang-kadang sampai bulu dia botak. Yang tu kita kena pastikan yang ada tak problem masalah dengan pundi kencing dia. And nombor 4 yang pastilah selalu kucing dia akan kencing merata-rata. Okey, seperti dalam gambar tu kita tengok kan, kalau inflamasi kucing dia akan bengkak. So dia akan kucing kencing merata-rata tapi tak ada apa-apa yang keluar. Maknanya macam kucing tu
kencing sedikit saja dan dia akan kencing dalam, kita akan nampak tumpuk-tumpuk merah darah, kencing berdarah lah. So seperti dalam gambar ni kita tengok pundi kencing, batu karang boleh ada kat pundi kencing ataupun dia boleh tersangkut kat dia punya saluran pipe ataupun kat dia punya penis lah. So boleh nampak kat situ yang saluran pipe dia pun sangat pendek dan sangat kecil kalau berbanding dengan betina. Tapi tak bermaksud betina tak boleh kena batu karang. Jadi cuma kucing jantan lagi berisiko tinggi. Jadi doktor, apakah faktor risiko yang menyumbang kepada berlakunya ataupun kepada yang menyebabkan insiden batu karang dalam seekor haiwan seperti kucing? Okey, so ni soalan yang sangat bagus. So tahun demi tahun kan, kalau kita perasan, pemilik haiwan akan datang dengan kucing yang sangat gemuk. Dimanjakan dengan makanan tanpa sukatan. Jadi kucing-kucing ni lepas mandul atau sunat, dia akan dengan aktiviti yang kurang, bila kita bagi makan yang berlebihan, dia akan jadi obes. So salah satu sebab punca boleh jadi masalah batu karang, kalau dalam terminologi vet kita akan panggil FLUTD lah, feline lower urinary tract disease, dan ni salah satu risk factor lah punca adalah obesity. Kucing pun ada obesity. So kalau orang kata kucing yang gemuk tu dia macam lagi comel. Itulah persepsinya, tapi sebenarnya dengan kecomelan dia tu akan datang berapa lagi lah masalah, sebab kita tak boleh samakan kucing dengan anak patung yang gebu macam tu kan. Tapi sebab kucing obesity selalunya dia berasa malas untuk pergi ke tandas, pergi ke litter box dia. Sebab dia gemuk, jadi dia punya weight tu macam 1 kilo kucing persamaan dengan 18 kilo kita. So kalau bayangkan kita ada 5 kilo kucing, kucing yang 5 kilo, dah berapa dah? Wow. Dah kucing yang 5 kilo tu lebih kurang 90 kilo. Lebih 120 kilo dah. 120 kilo. Jadi untuk kucing, bayangkan dalam keadaan 120 kilo, dia akan malas sikit nak bergerak ke litter box. Jadi dia akan tahan kencing. Bila tahan kencing, bakteria infection bermula, pH kencing tu berubah. Jadi bila start bakteria infection, dia akan boleh form dengan batu lah, mineral batu. Okey, itu salah satu penting lah kucing yang obes. Okey. Nombor 2 adalah kurang minum air. Kebanyakan kucing, kalau misalnya kita bagi biskut kucing, sebab tahun demi tahun kita nampak banyak sangat brand. Betul? Dulu kita cuma ada Royal Canin, Science Diet, tapi sekarang dah macam-macam brand. Kadang-kadang rumusan dia tu tak seimbang, tak sesuai. Kadang-kadang ada yang terlebih garam sebab dia nak bagi kucing tu makan lagi sedap. Jadi kalau kucingnya tak minum air dengan kerap, nanti dia akan jadi garam tu akan berkumpul, pH berubah dan jadilah batu. Berapa besar batu tu, itu bergantung dengan nasib kucing tu lah. Kalau ada setengah batu dia buat macam pasir. Dia macam pasir, dia blok kat saluran. Ada setengah yang sebesar pundi kencing. Yang tu kita memerlukan surgery lah. Ya, kita telah lihat beberapa contoh saiz batu tadi dalam gambar sebelum ini. Jadi agak menakutkan kalau kita bandingkan saiz batu tu dengan kucing. Dan saluran-saluran yang telah kita lihat dalam gambar rajah sebelum ini. Memang menakutkan. Antara kaedah yang digunakan untuk manusia adalah mungkin mencairkan batu dengan ubat dan sebagainya. Adakah kaedah yang sama boleh digunakan untuk mengelakkan berlakunya keadaan di mana kita terpaksa membedah kucing itu? Kesian ada. Okey. So malahnya kalau batu tu dah ada dan tersumbat dalam saluran pipe, untuk kita cairkan batu tu sangatlah sulit. Kita kena clearkan dulu yang batu yang tersumbat dalam saluran pipe. So biasanya kucing-kucing yang datang ni dalam keadaan emergency. Bila kita kat klinik kita dapat kes batu karang, dia terus akan potong queue. Maknanya macam okey, ni emergency, so taruh. So bila first thing yang kita buat, kita akan akan buat macam palpation lah. Palpation maknanya kita akan rasa sama ada punya kucing terlampau keras. Kita boleh dapat tahu, sangat senang untuk tahu sama ada kucing tu tersumbat ke tak. So first thing yang kita kena buat adalah untuk
hilangkan sumbat yang batu karang tu, kita masukkan pipe lah, kateter. Masukkan pipe? Ya, betul. Urinary catheter. So, kena jahit lah urinary catheter tu. Lepas tu, kita kena flush dengan air untuk supaya sebanyak batu yang pasir tu boleh keluar. So batu-batu yang macam bayangkan yang pasir yang kat tepi pantai, macam itulah rupa dia sebenarnya kalau masih kecil lah tersumbat. Ketika proses ni berlaku, kucing tu ditidurkan? Ada setengah kucing tidak ditidurkan sebab dia dalam keadaan kritikal sangat. So bila kucing tu dalam keadaan kritikal, dia akan bila kita masuk pipe tu, dia dah tak ada rasa dah. Sebab dia terlampau lemah. Dah terlampau lemah, dah tak bawah. Sebab bila batu tersumbat, toksin dalam badan akan tinggi lah. So akan rasa lemah, itu malas. Bila kita dah masukkan pipe tu, nanti akan nampak reaksi dia. Mungkin kucing pada mulanya bila masuk pipe tu, dia dah hilang sumbat dia akan start muntah. Itu semua pasal perubahan dalam metabolik dia lah, asid dia. Baik. Doktor, bagaimana untuk para penonton Selamat Pagi Malaysia berhubung dengan klinik doktor untuk mendapat lebih banyak maklumat berkaitan penjagaan kucing bagi mengelakkan situasi yang tidak diingini seperti yang kita lihat dalam gambar tadi dan seperti yang kita bincangkan? Okey, sebenarnya kita ada menawarkan consultation online juga untuk orang yang tidak yakin nak pergi klinik haiwan dulu. Takut macam ada bajet, ada apa. So kita akan menawarkan online consultation dan ni senang je boleh didapati lalu Facebook kita, Klinik Haiwan City Vet. Okey, City tu tak ada I. Banyak orang confuse. So Klinik Haiwan City Vet. So dari situ bolehlah engage dengan kita, boleh message kita lalu message and then boleh tanya and then pihak kami akan uruskan consultation online. Jika tak mampu nak pergi ataupun was-was sama ada kucing ni okey ke tak, boleh dapatkan khidmat nasihat ke dulu sebelum WhatsApp lah. Okay. Baik, terima kasih doktor kerana sudi bersama kami dalam Selamat Pagi Malaysia. Banyak yang telah kita bincangkan dan juga kita akan paparkan email serta laman sesawang untuk anda berhubung terus dengan doktor dan klinik untuk mendapatkan lebih banyak maklumat. Kalau anda yang mengikuti kami di siaran Facebook Live, kita akan pautkan dalam ruangan komen. Terima kasih kerana sudi bersama kami, Dr. Siti. Dan terima kasih kerana banyak menolong kucing-kucing yang sedang dalam keadaan yang saya pun rasa sakit lah bila mendengar. Okay. Terima kasih, doktor. Terima kasih. Terima kasih, doktor. Terima kasih. Selamat Hari Raya semua. Selamat Hari Raya, doktor. Kepada semua penggemar kucing, berpada-padalah dalam memberi jamuan hidangan kepada kucing anda. Kena berhati-hati, kena tengok kandungan dan ramuan di belakang pek makanan yang anda sediakan untuk kucing masing-masing. Baik, seterusnya kita masih dalam tema haiwan, seterusnya penggayaan pakaian untuk haiwan. Kita bersama dengan Jovina Jim dari Sabah untuk melihat apakah yang sedang digayakan oleh kucing-kucing ini hasil program derma barangan terpakai untuk penggayaan haiwan.